Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabi bi khair ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa dalam live malam ni. Alhamdulillah lama dah tak buat live. Seminggu lepas tak sempat nak buat live. Sebab sibuk sangat kan. Malam ni kita nak cerita sikit tentang satu topik yang agak menarik sebenarnya kan, iaitu tentang probiotik dan diabetes. Kadang-kadang kita tak nampak kaitan antara probiotik dengan diabetes. Sebabnya kita rasakan diabetes ni soal gula je kan. Soal gula tinggi, itu dia yang kita faham. Sebenarnya dia jauh lebih luas daripada itu, dan kaitan antara probiotik dengan diabetes sebenarnya sangat-sangat menarik untuk kita tahu. Dia adalah antara benda yang penting yang patut diamalkan oleh semua pesakit diabetes kan, sebab pesakit diabetes ada masalah kekurangan probiotik di dalam badan dia. Dan sebabkan kekurangan probiotik itulah sebab dia orang dapat komplikasi seperti masalah sistem antibodi yang lemah, mudah mendapat jangkitan, dan juga masalah kawalan gula yang teruk kan, dan di samping juga masalah malnutrisi, maksudnya penyerapan zat-zat makanan yang terganggu akibat kesihatan usus yang tidak sihat. Itu konsep dia. Itu yang kita faham, bahawa kita perlu mengambil cukup probiotik di dalam sistem kita untuk memastikan kita dapat kesihatan terbaik, terutama pesakit-pesakit diabetes. Tu dia nampak. Nampak jatuh pula aku yang stand ni. Okey. Itu kisah ni kan. Itu yang nak dipahami, dan malam ni kita nak bincangkan hal tu. Nampak tak? Kan? Sebabnya banyak dah kajian-kajian menunjukkan kepentingan probiotik dalam menjaga kesihatan. Kita ingatkan kuman baik ni sebenarnya isu usus, isu sembelit, isu perut angin, kembung, leaky gut syndrome dan sebagainya. Tapi sebenarnya kuman baik probiotik ni sebenarnya berkaitan dengan faktor diabetes. Sebab tu kena baca buku saya ni. Buku saya probiotik dan prebiotik. Siapa yang boleh dapatkan, tolong dapatkan, insya-Allah. Inilah sebenarnya benda yang penting. Kita kena ada ilmu yang betul. Banyakkan kita ni tak ada ilmu yang betul kan, lepas tu kita banyak mengagak-agak main dengar pula daripada orang yang tak ada ilmu, lagilah masalah tu dapat banyak masalah kan. Kita yang kena faham. So dapatkan buku ni kan. Di samping kita cerita-cerita, kita borak-borak, kita bersembang-sembang. Ini satu lagi buku yang patut ada dalam simpanan tuan-tuan dan perempuan. Masalah anxiety, GERD dan pemakanan. Ada kaitan dengan probiotik tadi, ada kaitan dengan masalah diabetes tadi, yang perlu kita amalkan probiotik ni tadi kan, untuk orang-orang yang ada diabetes. Diabetik adalah penyakit nombor 1 di Malaysia kan. Diabetik sebenarnya adalah berkenaan masalah yang dipanggil sebagai rintangan insulin. Faham tak? Rintangan insulin. Diabetik adalah penyakit nombor 1. Maksudnya paling utama penyakit di Malaysia, yang melibatkan lebih kurang 4 juta penduduk Malaysia yang ada masalah diabetes, dan seluruh dunia ada berjuta-juta orang ada diabetes kan. Sebab tu punca utama diabetes berkaitan dengan pemakanan. Itu kena faham pemakanan kita yang tinggi dengan karbohidrat, terutamanya karbohidrat proses. Karbohidrat proses hanya ada sejak zaman moden, selepas tahun 1900 kan, sebab manusia dah mula berubah gaya hidup dia, manusia mula bekerja di kilang-kilang, termasuk wanita juga. Jadi masalah dia itu menyebabkan tak cukup masa lah nak jaga rumah tangga, nak masak dan sebagainya kan. Dan itu juga menyebabkan perkembangan revolusi industri, menyebabkan banyak lagi alat-alat kemudahan elektrik. Sejak ada penemuan elektrik lah kan. Jadi ada banyak bahan alat-alat elektrik yang telah dicipta lah, antaranya peti ais, fridge kan. Disebabkan fridge tu kan, maka sebenarnya kita dah kurang makan makanan yang diperam. Sebelum tahun 1900, sebelum adanya fridge kan, sebelum adanya peti ais, peti sejuk ni kan, orang kalau ada banyak makanan, dia nak simpan makanan tu sebab tak nak membazir kan, maka dia terpaksa peram. Sebagai contoh kan, kalau kata seorang tu nelayan, dia banyak sangat makan, tangkap ikan bilis, takkan nak buang ikan bilis. Nak bagi kucing budak banyak sangat, so apa dia buat? Dia peram ikan bilis jadi budu. Sebab tu budu tu ialah ikan bilis yang diperam. Kalau ada orang nelayan dia tangkap banyak sangat udang halus, udang geragau kan, banyak sangat takkan nak buang. So dia buat apa? Dia buat cenjaluk.
dia buat belacan, nampak tak? Ini semua adalah makanan-makanan diperam yang mana menjadi makanan penduduk setempat lah. Ini saya cakap dalam aspek Malaysia lah. Malaysia dan Nusantara ni kita memang makan belacan, makan budu, makan caluk kan. Dan juga kalau kita musim tu musim durian, banyak sangat durian kan. Takkan nak buang pula kan. Jadi orang peram durian, letak garam, simpan dalam tempayan dan sebagainya, buat dipanggil tempoyak. Lepas tu tempoyak ni macam-macam resepi orang buat kan. Sama ada kita buat sambal tempoyak, kita boleh buat masak tempoyak ikan patin lah, apalah macam-macam lah. Jadi itulah sebenarnya kegunaan makanan-makanan yang diperam. Tapi kesan natijah baik dia ialah bila kita mengamalkan makanan-makanan diperam ni sebenarnya ialah kita mendapat kuman baik dalam tu secara tak sedar lah. Kita tak tahu. Sebenarnya konsep probiotik ni sangat baru. Kalau ikut kan sebenarnya sebelum tahun 2000 masyarakat masih tak faham sangat tentang kuman baik probiotik ni. Pada tahun 2000 bermulanya projek yang dipanggil Human Genome Project ataupun projek mengenal pasti jin ataupun genom manusia kan, secara spesifik lah, dan memetakan genom manusia. Projek tu habis pada tahun 2003 sebenarnya. Dan semasa dia memeta genom manusia, dia dapati dalam tubuh manusia ni bukan hanya ada sel manusia, terdapat sel-sel lain iaitu bakteria. Dan itulah bermulanya dia orang kaji tentang probiotik. Itu nak kena faham kan. Jadi bila dia dah tengok menarik, dia kata menarik lah probiotik ni, apa sebenarnya kepentingan, sebab dia banyak Kalau ikutkan kajian menunjukkan probiotik ni 3 kali ganda lebih banyak daripada sel-sel manusia. Sel-sel manusia secara average lebih kurang 3 trilion. So probiotik ada lebih kurang 10 trilion. Itulah banyak lebih kurang. Jadi maksudnya memang banyak dengan kuman-kuman dalam tubuh manusia ni yang mana kita kena jaga keseimbangan antara kuman baik dan kuman jahat. Kuman baik itu dipanggil sebagai probiotik kan. Sebab tu satu konsep yang kita kena faham. Satu perkataan dipanggil sebagai prebiotik. Kalau tengok buku saya ni kan ada satu prebiotik yang bawah ni. Prebiotik. Kenapa prebiotik pula? Prebiotik ialah makanan kepada kuman probiotik atas tu. Dan prebiotik basic ni adalah serat. So, kalau kita nak makan probiotik, kita kena ambil juga prebiotik. Prebiotik itu serat, mana kita kena banyak makan serat. Masyarakat zaman dulu memang banyak makan serat. Yang pertamanya, makanan ruji seperti beras. Kan? Beras kampung dulu. Kan? Kita ambil daripada padi, kita tumbuk dengan lesung tu, kita pecahkan dia kan. Kita pecahkan dia punya sekam padi tu, akhirnya keluarlah beras kampung. Iaitu brown rice yang tinggi serat. Orang makan beras yang tu lah. Kan? Lepas tu, masyarakat zaman dulu juga banyak makan makanan yang tinggi serat. Contohnya makan keledek, makan keladi, makan ubi kayu. Ini semua tinggi serat. Termasuk juga makan pisang. Pisang bakar lah, pisang lenyek lah, macam-macam lah kan. Ini semua adalah contoh-contoh makanan karbohidrat berserat tinggi. Di samping tu, masyarakat dulu banyak juga makan buah-buahan, sayur-sayuran, segala macam ulam-ulaman kita makan, segala macam pucuk kita ada untuk buat ulam. Ini semua menjadikan dulu pengambilan serat dia sangat tinggi. Serat tu ialah prebiotik. Kan? Sebab tu bila kita makan serat yang cukup, kita akan dapat kesihatan yang baik. Sebab dia akan membiakkan probiotik. Tapi ikut kajian, masyarakat zaman sekarang makan serat tak cukup. Pengambilan serat manusia zaman sekarang sekadar lebih kurang 11 gram sehari. Sedangkan keperluan serat, ikut kajian, kita memerlukan lebih kurang 35 gram sehari. Maksudnya jumlah pengambilan serat kita hanya 1/3 daripada jumlah yang sepatutnya lah. Sebab tu kita ada banyak masalah usus, masalah kesihatan, termasuk juga masalah diabetes yang kita akan bincang malam ni. Sebab tu orang ada diabetes, dia kena mengambil probiotik dan prebiotik dua-dua sekali. Prebiotik sebagai serat juga membantu mengawal paras glukosa darah. Probiotik tu juga ikut kajian boleh membantu sebenarnya pesakit-pesakit diabetes mengawal paras glukosa darah dengan lebih baik. Itu salah satu strategi kita, dan kajian menunjukkan sebenarnya probiotik akan meningkatkan sensitiviti insulin. Itu je kan. Itulah kepentingan probiotik dan prebiotik. Sebab kita kena faham, isu diabetes berkenaan dengan masalah rintangan insulin. So kalau kita nak settlekan masalah diabetes, kita kena betulkan masalah rintangan insulin, yang mana probiotik dan prebiotik membantu mengawal masalah rintangan insulin, sebab dia akan meningkatkan sensitiviti insulin di dalam tubuh. Nampak tak? Senang cerita, kita kena ternaklah probiotik
di dalam usus kita dengan bagi makan prebiotik secukupnya. Itu konsep dia. So pengamalan makanan-makanan yang diperam sebenarnya adalah satu strategi yang baik yang boleh kita amalkan untuk kita dapat secukupnya probiotik. Tapi dalam zaman sekarang, zaman moden, kita ada banyak sumber-sumber lain lah. Kalau kita nak ambil suplemen boleh, kita boleh ambil pil-pil probiotik sebenarnya dijual di pasaran, dan kebanyakan ni produk-produk yang dijual ni adalah produk yang bentuk serbuk. Seperti contoh ni, yang ni lah. Yang ni kita boleh amalkan ni. Ini adalah teh kombucha. Teh kombucha probiotik, nampak tak? Probiotik dalam bentuk serbuk. Nampak tak? Ini antara benda yang baru baru keluar, dan saya sangat suka sebab dia adalah kombinasi antara probiotics yang mana dalam ni ada lebih kurang dia ada sachet dia lah. Mana sachet dia tunjuk yang mana dia buka sikit ni. Mana ni kita baru unboxing dah ni kan. Kita unboxing sikit lah. Kita unboxing sikit. Aduh dia. Ni rupa dalam ni. Nampak tak? Ni sachet. Sachet probiotik kita. Nak tunjukkan jap. Allah. Sachet probiotik kita. Ni dia. Okey. Okay. Tunjuk jap. Ada faham. Okey. Ni sachet dia. Nampak? Teh kombucha. Nampak? Dalam ni ada pemanis gantian. Dia tak ada gula Jadi kita letak juga perasa kurkumin. Letak kurkumin dan ada sedikit lemon, tak salah saya, betul tak? Yes, lemon. Citric acid. Dia letak sikit ada tritol dan dia ada sodium bicarb dalam tu, dan juga dia ada serat boleh larut, iaitu prebiotik sah. Ada prebiotik siap komplit. Kita boleh letak dalam air macam ni. Kita letak dalam air, nampak ni gelas air ni. So kita buka dia, koyakkan dia lah. Tak? Koyakkan dia. Saya bagi contoh mudah. Kita mengamalkan probiotics. Nampak? Menarik nampak? Serbuk tu. Tu dia. Kita bancuh dia. Kan? Okey. Lepas tu kita kacau lah. Kacau lah. Okey. Mudah je. Kan? Mudah. Berapa banyak nak ambil ni sekali sehari cukup lah. Kali kalau sebenarnya kalau kita nak ambil setiap hari pun boleh. Kalau kita nak ambil selang sehari pun boleh. Kita nak ambil seminggu 3 kali pun boleh. Terpulang sebenarnya kan. Terpulang. Maknanya ikutlah kemampuan kita kan. Kalau rasa nak ambil hari-hari untuk kesihatan yang baik. Tapi bagi saya, kalau pesakit diabetes mesti makan probiotik macam ni. Sebenarnya nampak macam air oren kau. Tapi sebenarnya oren tu ialah kurkumin ataupun ekstrak daripada kunyit. So ada kunyit dalam ni. Nampak sedap dah tu. Bismillah. Memang sedap lah. Jadikan amalan kita, InsyaAllah kan. Amalan kesihatan mengamalkan probiotik. So nanti kejap lagi saya akan tunjukkan sebenarnya antara kajian-kajian yang kita tengok yang ada di dalam jurnal-jurnal perubatan. Minum sikit. Tentang probiotik. Kan? Kita tengok je Ini antara dia Ini kita tengok dalam, saya tunjukkan jurnal yang ada lah. Jurnal yang ada. Nampak? Ini antara jurnal yang ada. Saya pusing sekejap dia punya kamera. Nampak ni? Ini ada jurnal-jurnal kita dapat dalam Probiotic for Type 2 Diabetes and Anti-Diabetic Intervention to See Beyond the Gut. Ini antara kajian yang menarik. Saya rasa salah satu kajian menunjukkan kepentingan pengambilan probiotik dalam pesakit diabetes, iaitu sebagai anti-diabetic intervention. Salah satu strategi kita untuk membantu pemulihan diabetes. So pengambilan probiotik sebenarnya sangat-sangat penting untuk pesakit diabetes. So kalau ada yang diabetik mesti dibagi minum probiotik. Ini satu lagi kajian. Nampak dia keluar dalam jurnal Boleh tengok dekat PubMed benda ni kan. Nampak. Pharmacological Research 14 Composite Probiotic Elevate Type 2 Diabetes through Modulating Gut Microbiota and Modifying M1 M2 Phenotype Macrophage in DB mice. Walaupun kajian ni pada tikus, tapi dia menunjukkan kepentingan bagaimana probiotik boleh membantu sebenarnya pesakit diabetes untuk kawalan gula yang lebih baik dan membantu pemulihan. Itu yang lebih penting. Jadi kita tengok satu lagi. Ni antara yang kajian yang menarik yang saya tunjuk kan. Inilah kajian menunjukkan bagaimana nampak. Ini adalah masalah obesity Orang ada obesity, dia ada gangguan. Nampak, ada gangguan probiotik di dalam usus dia. Nampak tak? Gut microbiota in obese individual sebenarnya dia tidak sama dengan orang yang kurus. Orang kurus yang ni. Nampak, orang kurus dia punya gut microbiota dia lebih sihat. Kan? Sebab tu orang ada masalah obesity, dia punya keradangan tinggi
Lepas tu ni semua penanda-penanda keradangan, antaranya lah nama ni probiotik yang bernama Bifidobacterium lah, dan dia meneruskan reduce AMPK yang menyebabkan keradangan tinggi dan juga menyebabkan masalah ni, pengurangan insulin sensitivity dan glucose tolerance. Sebab tu ada diabetes. Maksudnya kajian mengatakan bahawa probiotik mempengaruhi risiko diabetes dan juga probiotik boleh digunakan sebagai rawatan untuk pesakit diabetes. Bila kita betulkan balik kan, berarti keradangan menurun, kan, GLP akan meningkat, Bifidobacterium maksudnya probiotik itu meningkat, dia akan meningkatkan AMPK dan akan meningkatkan sensitivity insulin dan glucose tolerance. Faham tak tu? Very complicated kan? Sangat-sangat canggih kajian. Tapi kena ingat Bifidobacterium adalah contoh probiotik yang ada di dalam produk ni. Tengok kat sini nampak ni. Nampak dia tulis tu. Ni jenis-jenis probiotik, nampak tak tulis tu? Bifidobacterium lactis. Dia ada Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum. Kan? Di samping tu dia ada Saccharomyces boulardii, kan? Lepas tu dia ada Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus. Ni antara-antara probiotik yang ada dalam produk ni. Sebab tu saya galakkan pengambilan produk ni. Dari kajian-kajian lain menunjukkan bagaimana kesan probiotik sebagai bakteria yang sangat-sangat penting. Dipanggil beneficial bacteria, kan, dalam mengawal glukosa, menurunkan paras gula dalam darah bagi pesakit diabetes. Nampak tak? Di samping dia ada tambahan efek, iaitu dia sebagai antioksidan. Nampak tak? Tapi kalau kita punya bakteria, harmful bakteria yang banyak dalam usus, dia menyebabkan masalah, macam-macam masalah yang berlaku dalam usus, akhirnya menyebabkan ini gangguan pada usus dan menyebabkan keradangan yang tinggi dalam tubuh. Nampak? Ini benda-benda yang kita kena faham kepentingan probiotics. Nampak tak? Benda ni ada kajian saintifik. Nampak tak? So, kalau kita tak ada cukup, nampak ni? Nampak ni? Ini antara kajian-kajian lain. Nampak tak? Kalau dulu, therapeutic effect of modulation of gut microbiota by probiotics combined with prebiotics. Nampak tak? Dia cakap ni. Ini adalah satu kajian yang mengkaji kombinasi antara probiotik dan prebiotik dalam ni, pemulihan masalah leaky gut, keradangan, masalah perut boncet, masalah obesity. Dan juga didapati bila kita cukup kuman baik dalam usus, sensitivity insulin akan meningkat dan akan mengawal gula dengan lebih baik. Ini nampak tak kelebihan-kelebihan ambil probiotik? Sebab memodulasi kuman baik dalam usus. Penting. Ini semua ada kajian. Ini gambaran dia macam mana probiotics, prebiotik kena ambil. Sebab tu saya dah tulis dalam buku saya ni. Dalam buku saya ni kan. Buku saya ni nampak. Probiotik dan prebiotik. Kita kena amalkan. Dapatkan buku ni baca. Dan nampak tak kaitan ni? Gut permeability ni dipanggil sebagai leaky gut syndrome. Kena baca buku yang ini pula. Dalamnya cerita tentang varian di mana leaky gut syndrome menyebabkan dua masalah utama, anxiety dan GERD. So, orang ada anxiety dan GERD, sebenarnya kena ambil cukup probiotik di dalam pemakanan dia lah. So, pengambilan ni contoh dia sangat bagus juga untuk orang yang ada masalah GERD dan masalah anxiety. Nampak dalam ni ada diletak vitamin C kompleks, ada 20 bilion CFU probiotik dalam dia. Itu sebab saya rasa produk ni sangat bagus lah, kan. Terpulang pengamalan tu tak semestinya hari-hari, boleh ambil selang sehari, boleh ambil seminggu 2 kali, boleh ambil seminggu 3 kali, ikut kemampuan, tapi kena diamalkan. Kita kena mula start ambil balik semua probiotik di dalam kita punya pemakanan. Sebab ini adalah kajian-kajian menunjukkan bahawa probiotik mempunyai kesan terapeutik dengan membolasikan kuman dalam usus, gut microbiota, sebab by probiotic combined with prebiotics. Nampak tak? Dia sebenarnya ni kelebihan dia. Dia ada glucagon galactose. Ini sebenarnya adalah very scientific. Saya tak nak cerita lah, senang cakap. Ini semua akan membantu dari segi diabetes, membantu dari segi memulihkan masalah leaky gut syndrome, mengawal keradangan dan mengurangkan obesity, iaitu mengurangkan perut boncit. Nampak menarik tak menarik? Sangat-sangat menarik. So, kita kena amalkan probiotics di dalam pemakanan kita, amalkan makanan-makanan yang diperam, kan? Dan ikut yang sepengetahuan saya,
produk ni sebenarnya dia mempunyai satu kuman yang special di dalam dia, yang mana kuman tu ialah yang ni kan. Dia juga ialah kuman yang ada di dalam budu. Kuman baik ada dalam budu. Macam ada kebaikan budu lah dalam tu kan kita amalkan. Tu antara konsep-konsep dia, faham tak? So menarik tak menarik? Menarik sangat kan. Ni antara motivasi. So apa yang kita cakap ni bukan kita main suka-suka cakap seronok-seronok je, tapi sebenarnya kita ada bukti-bukti saintifik yang menunjukkan kepentingan probiotik dalam kesihatan kita lah. Nampak tak? So pengamalan probiotik sangat-sangat penting untuk pesakit diabetes. Sebab isu diabetes yang utama ada yang dua isu yang utama. Yang pertama ialah masalah keradangan yang tinggi di kalangan pesakit diabetes, dan isu yang kedua adalah masalah antibody yang lemah. Yang mana antibody yang lemah ni sebenarnya boleh kita bantu dengan pengambilan probiotik secukupnya kan. Sebab probiotik akan boost immune system kita. Jadi pesakit-pesakit diabetes yang mudah dapat jangkitan kuman kan, kadang luka kaki tak mau baik, melarat jadi ulcer diabetes, besok lama-lama melarat jadi gangren, boleh melarat ke seluruh badan jangkitan tu, menyebabkan sepsis, apa yang dipanggil sepsis atau septisemia lah. Dan ini semua benda-benda yang boleh dicegah kalau pesakit diabetes dari awal lagi mengamalkan pengambilan probiotik di dalam tubuh, dalam pemakanan dia. Tak kira secara makan makanan yang diperam ataupun menggunakan produk-produk macam ni pun tak ada masalah, selagi dia ada probiotik kita kena amalkan setiap hari untuk mengelakkan komplikasi. Nampak tak? Sambil-sambil cakap minum sikit. Sedap lah tu, dalam ni ada vitamin C, ada kurkumin. Bismillah. Yang saya tunjukkan tadi kan, probiotik membantu mengawal keradangan. Kurkumin juga bersifat anti keradangan. Vitamin C juga ada sifat antioksidan dan anti keradangan. So pengambilan produk yang cukup probiotik dia, cukup ada kurkumin lagi, ada vitamin C, sebenarnya sangat-sangat bagus. Formulasi ni sebenarnya adalah satu formulasi yang sangat bagus untuk kita amalkan kan. Kadang-kadang kita jangan menilai sesuatu pada harga sangatlah. Kadang-kadang kita tengok macam mahal, tapi kita kena fikir kalau kita tak amalkan makanan-makanan macam ni, kalau kaki kita kena potong disebabkan jangkitan kuman, disebabkan gangren, agak berapa value kaki kita? Cuba fikir balik. Bolehkah kita beli balik kaki yang dah dipotong tadi? Kan? Ataupun orang yang mengalami masalah rosak buah pinggang akibat keradangan tak terkawal semua kan. Bolehkah kita bayar balik buah pinggang kita? Kan? Itu sebab tu kadang-kadang kita jangan letakkan nilai dulu. Kita kena letakkan nilai kalau kita tak buat macam. Kalau kita tak jaga kita punya probiotik dalam sistem, antibody kita lemah. Orang diabetik ada masalah antibody lemah. Macam baru-baru ni kalau kita tengok kan, masa musim COVID yang lepas, panjang 2 tahun lepas, banyak pesakit-pesakit yang meninggal akibat COVID ialah pesakit diabetes. Sebab isu dia lah sistem imuniti yang lemah. Dan cara kita nak boost imun sistem kita ialah dengan cara pengambilan probiotik yang cukup dalam pemakanan seharian. Itu kena faham. Itu yang nak difahami secara jelas. Sebab tu kalau ikut dengan sekarang, sebenarnya COVID masih belum selesai. Cuma dalam fasa endemik, masih beribu lagi orang kena COVID kan. Sebab tu kita kena faham, salah satu cara kita untuk melawan COVID yang ada sekarang ialah boost kita punya imun sistem dengan pengambilan makanan-makanan yang tinggi probiotik, suplemen yang tinggi probiotik untuk boost kita punya antibody kita, menguatkan kita punya daya tahan melawan penyakit. Di samping benda-benda yang lain yang diletakkan tu, kurkumin, vitamin C ni juga boleh boost lagi imun sistem kita. Ada juga serat diletak tu sebagai prebiotics. Tapi jangan lupa, pemakanan sihat masih penting. Kena amalkan pemakanan sihat, kena banyak makan sayuran dan buah-buahan, kena amalkan minyak-minyak sihat, pengambilan minyak kelapa, santan, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dara, minyak zaitun, minyak habbatus sauda, minyak kelapa sawit merah, minyak saca inci, contoh-contoh minyak ikan, semua juga penting sebab tu dia ialah overall konsep. Kita bukan cakap you boleh ambil probiotik lepas tu you boleh makan ikut suka, tak jadi juga. Dia tak kena, dia kena ialah part of the healthy lifestyle, healthy living yang kita kena amalkan. Itu konsep dia, faham tak? Masalah kedua dalam pesakit diabetes adalah masalah keradangan. Keradangan yang berlaku dalam pesakit diabetes menyebabkan pesakit diabetes dapat komplikasi. Antara komplikasi yang biasa berlaku disebabkan pesakit diabetes ialah komplikasi kardiovaskular, penyakit jantung dan saluran darah. Berlaku aterosklerosis, penyumbatan saluran darah, penyempitan saluran darah akibat
penebalan dinding tu kan. Dan dia start dengan masalah keradangan. Kajian menunjukkan tadi, saya tunjuk kajian tadi kan, probiotics boleh membantu menurunkan keradangan. Sebab itu kita penting mengamalkan probiotik setiap hari. So itulah kepentingan probiotik kepada pesakit diabetes dan juga kepada pesakit-pesakit yang tak nak kena diabetes. Dia boleh mengurangkan risiko diabetes. Bagi pesakit-pesakit diabetes boleh membantu kawalan gula yang baik. Kalau betul-betul kita amalkan dengan low carbs, high fat diet dan juga mengamalkan intermittent fasting atau IF, diabetes boleh pulih. Dan salah satu strategi pemulihan diabetes ialah pengamalan probiotik di dalam pemakanan seharian. Nampak? Saya harap jelas kenapa pentingnya pengambilan probiotik di kalangan pesakit diabetes. Kenapa orang tak ada diabetes pun boleh amalkan probiotik, sebab probiotik membantu mengelakkan pula diabetes. Itu kajian yang saya tunjuk yang sebelum tadi. Dia boleh mengurangkan risiko mendapat diabetes, membantu pesakit diabetes melawan penyakit diabetes, membantu mengawal glukosa yang lebih, membantu meningkatkan sensitiviti insulin. Jadi keperluan ubat-ubatan akan berkurangan. Bila sensitiviti insulin kita meningkat, maka dos ubat akan boleh dikurangkan, termasuklah dos insulin dan sebagainya. Akhirnya beransur-ansur kita boleh melawan diabetes dengan lebih baik ke arah pemulihan yang sebenar. Kita bukan hanya target mengawal diabetes dengan mengawal gula je. Kalau setakat makan gula, mengawal gula, ambil ubat hospital, ambil suntikan insulin, boleh kawal gula. Tapi kita tengok walaupun orang dah amal, ada satu kajian yang dipanggil sebagai The Accord Studies. Dalam kajian The Accord Studies menyatakan bahawa pesakit diabetes with tight glycemic control, maknanya dia kawal gula dia cantik dengan ubat, dengan insulin dan sebagainya, tetap mendapat komplikasi diabetes. Maksudnya pengawalan gula semata-mata tidak boleh menghalang komplikasi diabetes. Untuk menghalang komplikasi diabetes, kita perlu kawal keradangan dalam sistem dan kita kena kawal memulihkan insulin resistant dengan meningkatkan sensitiviti insulin. Itu dua strategi utama yang kita perlu buat. Kan? Itu yang kita faham. Kan mencegah tu lebih baik daripada mengubati, sebab nak mengubati bukan senang. Kalau buah pinggan dah rosak, nak ubat tu susah. Kalau mata dah buta tu memang susah sangat nak rawat. Kan kalau dah kena serangan jantung, dah ada masalah gangren kaki lah, ulcer kaki, bukan semudah tu nak dirawat. Banyak orang gagal sebab susah nak mengubah tabiat. Kerana pesakit ni kita dah nasihat macam ni, dia pun tak nak berubah tabiat dia. Akhirnya dia terpaksa succumb to the problem lah. Dia akhirnya terus dapat masalah dan ramai juga yang meninggal lah. Itu kena faham. Bukan semua orang boleh ikut apa kita cakap. Tapi janganlah sampai peringkat tu. Sebab di peringkat yang mana kita dah teruk sangat, semangat dah tak ada, motivasi dah tak ada, asyik nak kena marah dengan anak-anak, dan kita yang tuan badan sakit ni pun malas nak dengar, dah biar je. Hilang dah semangat. Itu sebenarnya. Sebab tu saya cakap, saya nasihatkan pesakit diabetes amalkan sekarang. Bukan amalkan sekarang, amalkan semalam. You should start yesterday untuk mengamalkan probiotik di dalam pemakanan seharian. Banyakkan makan sayur-sayuran dengan buah-buahan. Jangan takut makan buah. Buah bukan punca diabetes. Kita kena dengar dalam video yang lain kan. Buah-buahan tak ada masalah. Buah-buahan ada setengah buahan memang boleh meningkatkan gula bila kita makan. Tapi itu tidak bermakna dia tidak membantu pemulihan diabetes. Sebab dalam buah-buahan ada banyak lagi zat-zat penting, vitamin, mineral dan sebagainya, antioksidan dan sebagainya yang boleh membantu ke arah pemulihan diabetes. Cuma kena faham ilmu dia. Sebab tu kena dengar saya punya video-video yang sebelum ni di YouTube. Jangan lupa subscribe kat YouTube. Okey. Tengok artikel-artikel saya dekat Facebook page saya, Facebook page Dr. Norman Nurawi. Jangan lupa like. Dan juga boleh baca buku-buku saya. Ini semua apa yang saya tulis berdasarkan evidence base, berdasarkan bukti kajian saintifik. Bukan saya cakap suka-suka. Even tadi pun saya tunjuk kepentingan probiotik tu ada kajian dia. Saya tunjukkan jurnal dia tadi. Tak percaya pergi baca sendiri lah. Kalau rasa percaya, ikut je dia. Buat dia. Mana habis tekak-tekak minum tadi. Pagi tadi saya bagi ceramah kat 4 jam. Bismillah. Tak habis-habis kerja kan. Habis ceramah 4 jam, petang jumpa lagi patient kan. Itu cerita dia. Ni malam nak buat lagi live. Tapi itulah dia perjuangan kan. Perjuangan belum selesai. Kan sebab isu kesihatan masih lagi teruk di Malaysia. Kita nak keluarkan Malaysia satu hari daripada sebagai dilabel sebagai negara paling sakit dalam
dunia ataupun negara paling sakit di Asia kan. You have to go out from that title lah. Dia kena mula menyedarkan masyarakat tentang kaedah yang betul untuk pemulihan diabetes, pemulihan obesiti. Antara dia ialah strategi pengambilan probiotik dalam kita punya pemakanan seharian. Ambillah produk-produk macam ni yang bagus, yang telah diformulasikan dengan baik. Yang mana dia berasaskan teh kombucha. Sebab sebelum ni kalau kita nak suruh makan teh kombucha, susah nak hantarkan botol kan. Kalau nak pergi ke Sabah Sarawak, nak hantar tu boleh meletup pecah kan. Kalau even di Semenanjung pun kalau salah kurier bawa dan sebagainya boleh pecah. Tapi yang ini tak ada masalah. Satu dunia pun boleh hantar, tak ada masalah kan. Sebab dia dalam bentuk sachet. Lebih practical dan lebih convenient kata orang. Dan kita dapat, yang penting kita dapat benefit produk yang bagus. InsyaAllah kita teruskan berusaha untuk mendapat kesihatan terbaik dan tambah ilmu yang betul untuk kesihatan yang terbaik. Saya ingat itu saja. Dan kita kena faham bahawa kesihatan, saya ulang kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Ingat dah ada ilmu kena amal, itu dia kan. Tapi kalau tak ada ilmu, dapatkan ilmu. Itu yang paling penting. Dan kena ingat, dapatkan ilmu dari sumber yang betul, yang betul-betul mahir tentang ilmu tu. InsyaAllah kan. Saya sudahi live kita pada malam ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okay.